Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF ke-13 yang melabuhkan tirainya hari ini disifatkan paling berjaya dengan para peserta dan pembentang amat fokus kepada hala tuju forum iaitu kemakmuran ekonomi dan perniagaan menerusi teknologi digital. Pengerusi Yayasan WIEF Tun Musa Hitam berkata, kejayaan lebih bermakna apabila tiada peserta dan pembentang membawa elemen politik dan keagamaan tetapi berusaha mengembangkan perniagaan, mencari rakan kongsi, mewujudkan rangkaian perdagangan dan mencari peluang ekonomi semasa berlangsungnya forum 3 hari itu. Katanya topik perbincangan juga amat fokus kepada ekonomi digital manakala pembentang pula berjaya mengulas topik masing-masing yang amat berguna kepada trend perniagaan masa kini. Daripada segi penganjuran pula, Tun Musa Hitam berkata banyak penambahbaikan telah dilakukan pihak penganjur kali ini selepas melihat kelemahan yang ada pada penganjuran sebelum ini. Tun Musa Hitam berucap menutup WIEF ke-13 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Turut hadir pengerusi bersama WIEF ke-13 yang juga Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak Skor berjaya menarik pelaburan bernilai RM33.64 bilion setakat ini. Menteri Pembangunan, Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelaburan itu merujuk kepada industri intensif tenaga di Taman Perindustrian Semelaju. Beliau menambah jumlah pelaburan sektor swasta dan awam di Skor melebihi RM104 bilion setakat Disember tahun lepas. Ia berikutan kemampuan negeri untuk menyediakan tenaga yang berkualiti dan boleh dipercayai dari 3 empangan hidroelektrik pada harga yang kompetitif. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian dalam ucap tamanya pada sesi Fokus Sarawak yang bertajuk Peluang Pelaburan dalam Skor pada hari terakhir Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF ke-13 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Tambah beliau, Sarawak telah meluluskan pelaburan bernilai RM7.8 bilion bagi tempoh 9 bulan pertama tahun 2017. Ia tidak termasuk cadangan RM12.6 bilion projek Keluli dan projek metanol yang bernilai RM8.4 bilion di Bintulu. Sementara itu, beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata Sarawak menyasarkan untuk menjadi hub biomas bersepadu pertama di Asia kerana ia dilihat berpotensi membekalkan bekalan biojisim yang dianggarkan berjumlah 19 juta tan biomas kering. Pembekalan biomas disediakan pada kos yang kompetitif dan tertumpu kepada 4 kelompok utama iaitu ladang kelapa sawit, ladang kayu dan getah, kilang kelapa sawit mentah serta produk kayu. Syarikat Komunikasi Sarawak Sakofa meluaskan kerjasama dengan sebuah syarikat komunikasi dari Brunei Darussalam, Datastream Technology DST. Kerjasama strategik itu disahkan melalui satu majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU yang berlangsung bersempena Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF kali ke-13 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Sakofa diwakili oleh pengarah urusannya Zaid Zaini, manakala DST diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Suhaimi Hussein. MOU berkenaan turut disaksikan oleh Pengurus Kanan Undang-Undang Sakofa Abang Baharin Muizzadin Abang Mustafa dan Pengurus Besar Kumpulan Syarikat DST Radin Sufri Radin Basyuni. Menerusi MOU tersebut, kedua-dua pihak akan berkongsi kepakaran masing-masing dalam bidang komunikasi termasuk memperkenal sistem cloud selain meluaskan capaian jalur lebar di Sarawak. Antara sasaran pembangunan komunikasi yang ditetapkan ialah capaian 95% jalur lebar di kawasan padat penduduk menjelang tahun 2020 dan liputan 100% dengan kelajuan minima 100 megabit per saat pada tahun 2030. Ia seiring dengan perancangan ekonomi digital yang dimulakan oleh kerajaan negeri. Para guru di setiap sekolah, khususnya di negeri ini, perlu memperbaiki dan membantu murid berdasarkan keputusan pelaporan pentaksiran sekolah rendah PPSR yang diumumkan hari ini. Menyatakan demikian, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu ia berikutan PPSR dinilai menerusi 4 komponen utama iaitu pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum serta pentaksiran psikometrik termasuk ujian pencapaian sekolah rendah UPSR.
Laporan ada diberi pentaksiran berasaskan sekolah where the student is weak, the teacher has to use that report yang menyatakan dia lemah dalam bidang ini, bangunkan ya. And that report iaitu berasaskan sekolah tadi, pentaksiran berasaskan sekolah mengatakan okey dia lemah dalam bidang apa misalnya. Let's say social, he keep to himself, he doesn't mix around in class. So the teacher should use that report to help the child, bantu anak-anak kita ini untuk bergaul, belajar bergaul dengan orang lain. Jelas beliau menerusi penilaian tersebut, para guru akan mengetahui kekuatan dan kelemahan seseorang murid dalam usaha membimbing golongan berkenaan ke arah membentuk sasiah yang lebih baik. Datuk Seri Fatimah Abdullah ditemui pemberita selepas merasmikan bilik darjah baru untuk program pendidikan khas integrasi PPKI di Sekolah Jenis Kebangsaan Bintawak, Kuching. Menyentuh tentang PPKI, Datuk Seri Fatimah Abdullah memuji usaha sekolah tersebut mendapatkan kelulusan daripada Kementerian Pendidikan bagi mewujudkan PPKI di sekolah itu dan menjadi sekolah kedua selain Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Taekwan di Sibu. PPKI menggunakan bahasa ibunda iaitu bahasa Mandarin dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan kanak-kanak kurang upaya yang turut meliputi pendidikan awal kanak-kanak. Langkah sedemikian katanya amat penting berikutan kaedah menggunakan bahasa ibunda dilihat lebih bersesuaian mengikut tahap pemahaman dan ketidakupayaan pelajar. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah Abdullah menyempurnakan majlis graduasi dan penyampaian hadiah SJK Bintawak kali ke-44 di Dewan Besar sekolah tersebut. Sementara itu, tinjauan RTM di sebuah sekolah di Kuching mendapati suasana mengambil keputusan bagi pelaporan pentaksiran sekolah rendah PPSR berjalan lancar. Perasaan bercampur bau sedih dan gembira terpancar di wajah murid-murid dan juga ibu bapa semasa mengambil keputusan ujian tersebut. Walau bagaimanapun, apapun keputusan yang diperolehi, ibu bapa yang hadir tetap memberi sokongan kepada anak-anak mereka yang bakal melangkah ke pendidikan sekolah menengah tahun hadapan. Meskipun keputusan peperiksaan kali ini tidak memfokuskan kepada bilangan A yang diperolehi setiap murid, namun mereka akan menerima 4 komponen pelaporan iaitu pelaporan pentaksiran bilik darjah, PBD, pelaporan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, PAJSK, pelaporan psikometrik dan pelaporan UPSR atau pelaporan PPSR. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kembali kepada Radwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.